والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sampai kita mana? Dan makna mengangkatkan hadas itu dah. Kata musannaf, dan makna mengangkatkan hadas itu seperti tayammum, dan makna menghilangkan najis itu batu istinja, dan atas rupa mengangkatkan hadas mandi sunat dan membaharukan mengambil air sembahyang, dan rupa menghilangkan najis itu basuh yang kedua dan ketiga, dan mandi sunat rupa angkat hadas besar dan membaru mengambil air sembahyang rupa hadas kecil. Faham tak yang nak royak gapo? Hak sekemarai lagi ni dia bercara masalah takrif bagi apa dia taharah. Tak itu? Taharah pada lughah tu apa? Pada lughah an-nazafah wal khulus anil adnas. Maknanya apa? Dia kata bersih, suci dan bersih daripada benda yang cemar-cemar. Tu turut lughah. Adapun mengikut istilah ulama fiqh, sebut kata taharah ni, apa dia? Mengangkat hadas. Sebut kata taharah ni angkat hadas. Hadas ni dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara nak angkat dia kena berwudu. Hadas besar cara nak angkat dia kena mandi wajib. Tu dua hadas. Maka angkat hadas tu raf'ul hadas dipanggil taharah. So, dan menghilangkan najis. Dua. Maksud dia taharah juga. Menghilangkan izalatun najisi. Menghilangkan najis. Hilang najis. Hilang hukum najis tu. Tu. Bila ada najis, sabit hukum najis pada dia. Kadang-kadang tak ada, hukum dia ada. Hilang hukum dia tu. Kadang-kadang ing ada, pakai hilang sekali dengan ing serta dengan hukum. Hukum najis dia ada tu. Nampak tu dah? Tu makna hilangkan hukum najis. Waktu lepas dah. 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 Kadang-kadang supaya dengan kita istinja dengan batu. Istinja dengan batu ni
Menghilang najis tak lagi? Hilang dah, orang panggil hilang hukum dah. Tak hukum dengan najis dah. Walaupun kesai-kesai ada. Tu istinja dengan batu ni kan. Nak habis supaya air tak jadi. Tak serupa dengan air. Kita basuh tu. Tu orang panggil menghilangkan najis. Dua dah tu. Sebut kata taharah, ingat gitu ya. Kita tak jauh pun, ingat gitu tadi lah. Atau barang yang makna keduanya. Atau barang yang makna, yang sabit pada makna keduanya. Kedua tu rajak kepada mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Benda tu tilik dengan cara zahir bukan mengangkat hadas. Tapi dikira serupa dengan mengangkat hadas juga. Benda tu tilik dengan cara zahir, bukan menghilangkan najis. Tapi dikira pada makna menghilangkan najis juga. Tu maksud taharah juga tu. Sip malam hari ni yang nak oyah tu. Pada makna tu pasal mana? Pada makna tu pasal mana? So, dan atas rupa keduanya. Kedua mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tilik zahir tu, kalau tilik rupa tu serupa dengan mengangkat hadas dah, tapi ia bukan angkat hadas. Tu. Tilik rupanya serupa dengan menghilangkan najis dah, tapi bukan menghilangkan najis. Tu dua, ingat molek. Fi makna humasa ala suratihima lain-lain. Lain-lain dua tu. Nampak tu dah? Hak tu tapak hak kemarai. Untuk nak sambut hari ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan makna mengangkatkan hadas. Kena tulis pula. Dan makna mengangkat hadas itu, apa makna? Yakni, bermula barang yang masuk di dalam makna mengangkat hadas. Tu makna mengangkat hadas, nak takdir lagu tu. Bukan nak wayak makna. Lama dah cari makna ke apa. Dan makna yakni bermula barang yang masuk di dalam makna mengangkatkan hadas. สิ่งที่เข้าอยู่ในความหมายของการยก hadas apa yang nak misal benda tu tengok dengan cara zahir bukan angkat hadas, tapi pada makna dia dah. Seperti tayammum, kata dia. Mubtada tu seperti tu khabar. Dan makna mengangkatkan hadas itu seperti tayammum. Tayammum dengan debu tanah tu lah. Kita bertayammum. Tu. Tak itu ke? Dia bukan angkat hadas betul-betul tu. Kalau mi'ai semaya dah. Bila mi'ai semaya, kita boleh semaya fardu berapa kali pun boleh. Sunat sama telah, boleh banyak kali. Tapi kalau tayammum, boleh buat semaya fardu satu je. Sampai waktu lain, kena tayammum lain pula. Bila masuk waktu lain, kena tayammum yang lain pula. Ya bukan kata dengan satu tayammum tu boleh ikut dah. Sebab tu kalau gitu, tayammum ni, depan lagi kita nak cara tayammum. InsyaAllah tu cara buat lagu mana. Tayammum ni dah. Besok mana dah. Tak ada lagi dah. Fardu tu. Tayammum tu. Ya weh. Itu cara dia. Nah. Kena tahu, wajib kena tahu fardu ain. Pada buat gapo? Tu ngepek leleh. Seperti tayammum dia kata, tulis itu. Kerana buat gitu sikit, tak apalah tayammum tu. Buat gini, kita kata kerana tayammum, maka tayammum itu, buat gitu. Maka tayammum itu membolehkan seorang dapat sembahyang dengan satu fardu dan beberapa sunat. Tu je.
Tu ia ada pada makna orang panggil. Sabit pada makna mengangkat hadas. Kita tayamum ni bukan mengangkat hadas betul-betul. Cuma membulih semaya. Faham tak? Wak we boleh semaya. Nampak tak? Lepas tu semaya tu sebab tu ya bila ya power ya tak kuat, bila habis waktu ya kena tayamum lain pula. Supaya cak bateri. We ada bat ya. Ya bukan hak sadak. Nampak tu dah. Habis itu tu ada pada makna orang panggil. So, dan makna menghilangkan najis itu, tu kena takdir supaya tadi mubtada semula tu. Dan bermula makna yakni bermula barang yang masuk di dalam makna menghilangkan najis. Yang masuk di dalam makna menghilangkan najis. Tu. Benda tu tengok dengan cara zahir bukan menghilang najis, tapi pada makna menghilang dah. Pada makna menghilangkan najis dah. Apa dia? Dan makna menghilangkan najis itu, kata dia, khabar batu. Yani seperti, kena takdir seperti taklah. Ya ada lagi bukan hak nisa. Seperti batu istinjo. Kena kata gitu. Kecek pe tu hazah dah tu. Seperti batu istinjo. Batu tak kena mengena apa dengan kita. Maksud dengan apa dia? Hak masuk dalam makna menghilangkan najis ni menggunakan batu istinjo. Kena kata gitu, isti'man dia. Batu istinjo yakni seperti menggunakan batu istinjo, batu untuk menyuci. Ada cara dia juga guna batu. Biasa buat dah Ming, cara batu. Biasa menyuci dengan batu tak? Tak biasa dah. Biasa dah. Biasa dengan kayu je. Kayu apa? Kayu getah. Pakai lagi kebun getah lah ni. Tak apa. Tak apa juga. Tu. Tu. Tak apa, ya ada dah tu. Batu ke apa yang pada makna batu dah. Guna batu istinjo. Tu kena dobek pula pada batu ni. Maka istinjo dengan batu ini, buat gitu. Maka istinjo dengan batu ini membolehkan seorang itu sah sembahyang. Bukanlah dapat menghilangkan najis. Tu dia. Gitu istinja dengan batu ni. Kadang kita pakai batu je ada lagi asar dia. Tu dia tak ila izalatun najis dak dia. Kata pada makna orang panggil sabit pada makna menghilangkan najis, iaitu batu istinjo. Guna batu, ada cara dia, kena pakai 3 biji batu. Ada cara dia. Depan lagi ada belakang kita ni. Ya halusi dah. 2. Nampak tu dah. Tu dia. Supaya satu lagi masuk dalam ni juga. Pada makna izatun najis juga. Samok kulit binatang. Samok kulit binatang tu. Jadi asalnya kulit bangkai ya najis. Kulit bangkai yang najis sekali dengan daging-daging apa tu najis. Kita samok we tubik kulit we tubik daging habis, lekat kulit saja. Kulit tersuci. Tersuci tu dengan sebab samok, bukan kata kulit tu jadi bukan najis dah. Ya, bukan menghilangkan najis. Najis tak hilang, cuma tersuci. Faham tak? Ya benda tu lo. Kulit tu je asalnya najis. Tapi dengan sebab samok jadi suci kulit tu. Kulit tu jadi tersuci, orang panggil. Tersuci dengan sebab samok. Kalau tak samok tak suci. Jadi najis tu. Itu pun juga dikatakan pada makna menghilangkan najis. Tu kira dah. Apa tak?
Habis itu. Baik. Dan atas rupa mengangkatkan hadas. Jela juga. Dan atas rupa mengangkatkan hadas. Kena takdir juga sini. Yang ni bermula barang yang adalah ia. Bermula barang yang adalah ia. Di atas rupa mengangkatkan hadas. Tu dia. Tu makna atas rupa mengangkatkan hadas. Nampak rupa saja mengangkat hadas. Padahal bukan mengangkat hadas. Dah hadas sudah tidak angkat lama dah. Hadas tu tak ada dah. Hadas tu tak ada dah. Angkat dah. Tapi rupa je nampak supaya mengangkat hadas. Orang panggil ada pada rupa je. Barang yang adalah ia di atas rupa mengangkatkan hadas itu khabar. Iaitu mandi sunat. Seperti mandi sunat. Awak gitu khabar. Seperti mandi sunat. Kita mandi sunat Jumaat misalnya dah. Syarat mandi sunat kena mandi supaya mandi wajib habis-habis. Supaya mandi wajib. Tapi bukan angkat hadas. Ya tak ada hadas gapo. Faham tak? Hadas tak ada. Air semaya gapo siap belaka dah. Ya mandi. Tapi supaya mandi wajib dah. Ya kena mandi supaya mandi wajib. Bukan celak-celak lagi tu. Ni lah mau tu mandi Jumaat saja aku mandi Jumaat. Cuma panggil cuba sekadar. Jiru-jiru sekadar ada. Tak boleh. Ya kena buat mandi supaya mandi Jumaat. Mandi wajib tu. Cuma boleh pahala sunat. Tak mada lah. Bukan tak mada, tak hasil maksud, tak hasil sunat. Tak mada tu tak mada lah dah. Kalau kira tak hasil maksud, tak hasil pahala sunat. Nampak semua ni wajib. Tapi zahir saja. Hakikatnya atas rupa orang panggil. Di atas rupa apa? Atas rupa mengangkatkan hadas. Atas rupa. Tu. รูปภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับการยกหัดดัสแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ยกหัดดัสเพราะมันหัดดัสได้ยกออกไปแล้วมานิสุนะห์ seperti mani sunat Jumaat misalnya dah dan membarukan atau pada mandi sunat tu dan itu masuk dalam misan tu lagi dan membaharukan mengambil ayat sembahyang kalau bahasa Arab panggil tajdidul wudu tajdid membaharukan mengambil ayat semaya. Gerti tak membaharukan ayat semaya? Gerti tak Ming? Gerti tak membaharukan ayat semaya? Buruk dah nak ayat semaya. Kena nak baru. Ayat semaya mula. Berarti batal dah dulu. Ayat semaya mula jatuh dah gitu. Gitu dah. Duk hangut. Tak kena. Tak apa, hangut tak kena, tak apa. Membarukan wuduk ni, wuduk tak ada basi lagi. Cuma panas lek. Kalau basi tu tak boleh panas dah. Tapi lama takut basi. Takut basi kat panas mula. Hok ketuk tu pakai basi dah. Nak makan tak boleh dah tu. Nampak tak gitu? Ni nak panas mula lama doa dah. Lama sangat dah. Kalau kerak-kerak lama takut-takut ni. Awak mula sunat mas panas mula. Membaru wuduk orang panggil. Kita asmaya ada dah. Asmaya ada dah. Lepas tu semaya sunat semaya ni wasa lama dah weh. Asmaya tu ada lagi tapi mek mula tu sunat. Untuk nak baru klik hak dulu. Hak dulu tu ada lagi. Cuma nak baru klik semula. Membarui wuduk. Tu orang panggil tajdid dan wuduk. Tajdid. Tu. Nampak tu dah? Faham tak? Tu sunat. Kalau ais mai jatuh, hak tu bukan sunat. Hak tu wajib. Dah basi dah wajib kena buat semula. Dah basi dah. Hak tu tak boleh makan dah. Hak tak ni. Kalau macam makan agak sakit perut. Tu. Bahak lain. Dah. Boleh tak? Habis itu. Membarukan wuduk. Depan lagi ada banyak perkara lagi lapan ni akan jumpa. Membarukan wuduk. Orang panggil. Tajdidun wuduk. Maka tajdid wuduk ni, mani sunat wuduk ni berlaku atas rupa mani wajib dan wuduk wajib. Buat gitu sikit. Buat pada
membarukan mengambil ayat sembahyang. Kita buat gini sikit. Maka buat gitu. Maka mandi sunat dan tajdid wudu. Tajdid membaru saat inilah kita rengkah-rengkah. Kalau tulis panjang tu membaru ayat sembahyang tu dipanjang dah. Dan tajdid wudu itu berlaku atas rupa mandi wajib dan wudu yang wajib. Mandi wajib dan wudu yang wajib. Tu rupa tu orang panggil berlaku atas rupa. Tu pun panggil taharah juga. Orang kata, "Hei, tajdid wudu ni panggil taharah tak?" Jawab kata taharah. Taharah kat mana? Taharah atas maksud berlaku atas rupa. Rupa mengangkat hadas. Dah. Mandi sunat ni, mandi sunat ni maksudnya taharah tak? Maksudnya taharah. Taharah kat mana? Berlaku atas rupa mengangkat hadas. Nampak tu dah? Getih tak? Boleh. Tayammum ni maksudnya taharah tak? Taharah. Taharah kat mana? Taharah dalam arti kata pada makna menghilangkan, pada makna mengangkatkan hadas. Istinja dengan batu ni maksudnya taharah tak? Maksudnya taharah. Dengan arti kata pada makna menghilangkan najis. Nampak tak? Tu je. Bahawa wuduk, air semaya, hak tu maksudnya taharah cerak-cerak dah. Hak tu lah mengangkatkan hadas. Mandi wajib maksudnya taharah dah. Hak tu lah taharah cerak dah. Hak tu masuk dalam mengangkatkan hadas. Basuh najis maksudnya taharah dah. Maksudnya taharah. Hak tu cerak dah. Masuk dalam izalatun najis. Masuk dalam menghilangkan najis. Jadi semua lengkap pergi belakang. Tu dah. Cuma hak ni tu atas rupa. Hak ni pada makna. Hak asalnya dua tu ya. Mengangkatkan hadas, menghilangkan najis. Dua tu je asal. Hak la taharah betul-betulnya. Raf'ul hadas wa izalatun najis. Tu taharah asalnya. Nampak dah? Boleh tak? Habis itu. Boleh? Boleh tak Ustaz Ming? Boleh Ming lah. Tak piang? Boleh tak? Tak piang? Boleh ke mana? Kenapa henguk baik tu semacam? Lagi. Dan rupa, yang nak winapak pula. Dan rupa menghilangkan najis itu apa? Dan bermuktada tu. Dan rupa menghilangkan najis. Dia kena buat gini juga rupa tu. Yakni. Dan bermula barang. Dan bermula barang yang adalah ia di atas rupa menghilangkan najis. Di atas rupa menghilangkan najis. Tu. Barang yang berlaku atas rupa menghilangkan najis dah. Padahal dia bukan hilang najis. Najis tu tak ada dah. Najis tu hilang dah. Cuma berlaku atas rupa orang panggil. Atas rupa hilangkan najis. Maksud dia taharah juga ni pun. Maksud dia taharah juga. Mana? Khobar. Basuh yang kedua. Dia kata. Rupa menghilangkan najis tu ialah seperti. Yang ni khobar. Seperti basuh. Yang ni basuh akan tempat najis. Basuh yang kedua. Kali yang kedua. Basuh kali yang kedua. Terik dua. Ni najis dah. Latar kita tu. Ada cicak atau ada najis gapo-gapo. Ya ke masalah. Kita jiruh dah. Ambil jiruh. Habis dah najis tu. Hilang dah. Tapi kita basuh kali yang kedua pula. Kali yang kedua tu tak wajib dah. Cuma sunat basuh gitu kali yang kedua, kali yang ketiga. Basuh kali yang kedua tak panggil atas rupa menghilangkan najis. Padahal najis tu habis dah. Dah tak? Tu maksudnya taharah juga. Tu. Pamit air semaya. Air semaya kali yang kedua tu panggil atas rupa mengangkat hadas tu. Air semaya mula-mula mengangkat hadas. Lepas tu kita basuh pula kali yang kedua. Kali yang kedua tu sunat. Kali yang kedua tu nampak je basuh. Hakikatnya hadas sudah habis dah. Atas rupa mengangkat. Hak ni rupa menghilangkan najis. Nampak tak? Habis. Tak ada ayah ya? Ayah ya? Tak ayah dia dah.
Yang kedua. Dan ketiga atas pada kedua tu. Yang ni basuh akan tepat najis. Basuh kali yang ketiga. 2-3 kali sunat basuh gigi. Supaya jugalah basuh najis. Lepas tu biasalah. Biasa dah. Habis. Satu pian ni kalau duk mengajar satu. Takut duk tengok tu. Kalau duk mengajar tu tak akik. Walaupun duk lekocek pun tak akik. Tu. Maka kata dia, dan rupa menghilangkan najis itu basuh yang kedua dan ketiga. Habis itu. Sekat tu dah. Dan mandi sunat mubtada semula. Dan bermula mandi sunat. Kita mandi sunat, mandi hari raya, mandi hari Jumaat. Tu mandi sunat tu. Dan bermula mandi sunat itu, khabar dia, rupa angkat hadas besar. Tu khabar. Ialah rupa angkat hadas besar. Rupa mandi wajib. Kecek muda kata gitu. Rupa angkat hadas besar. Yang ni rupa mandi wajib. Pada rupa. Pada rupa. Ya bukan angkat hadas dah. Pada rupa angkat hadas besar. Dan membaru mengambil air sembahyang. Mubtada pula. Dan bermula membaru mengambil air sembahyang. Kita tajdid wuduk semula tu. Itu khabar. Rupa hadas kecil. Yakni rupa mengangkat hadas kecil. Kecek gitu. Rupa hadas jadi rupa mengangkat hadas kecil. Jadi rupa wuduk. Rupa wuduk wajib. Tak gitu ke? Tajdid wuduk ni maksudnya wuduk sunat. Tapi berlaku atas rupa wuduk wajib. Nampak lagi? Tu. Kalau orang tengok sekaligus, hoi, Mami Asmaya pula ni. Tak ada lagi Ada dah. Baik mula. Tengok sekarang cara zahir tu. Asmaya nampak lagi? Boleh? Baik. Situ. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Kemudian adalah taharah itu pula. Dia kata. Adalah taharah itu terbahagi. Jadi terbagi ia. Taharah tu terbagi pula atas dua bagai. Terbagi atas dua bagai. Bagi atas dua bagai. Kalau bahasa Arab ia terbagi kepada. Ia kena ilah. Tapi Melayu kata, bakal mudah-mudah bagi atas. Bagi atas apa? Nak bagi atas tiga. Atas kecek atas. Arab ia kepada. Adalah taharah itu terbagi ia atas dua bagai pula. Ada dua pesing pula. Taharah tak ni tu ada dua bagai, dua prakpet. Mana dua bagai? Ainiyatin. Satu orang panggil taharah ainiyah. Dan hukmiyatin dan taharah hukmiyah. Bukan najis ni, najis ada juga najis ainiyah hukmiyah. Ni hak ni taharah. Taharah ainiyah dan taharah hukmiyah. Apa dia taharah ainiyah? Taharah ainiyah tu taharah apa? Yang ni taharah yang dibangsa kepada mata. Dia kata ainun. Taharah yang dibangsa kepada mata. Dibangsa kepada mata. Yakni taharah perkara yang nampak dengan mata. Yakni taharah perkara yang nampak dengan mata. Kita menyuci benda hok pasing tengok nampak dengan mata ni tu orang panggil taharah ainiyah. Nampak tak? Boleh tengok dengan mata dak menyuci. Berak, toko kuning, lekat, basuh berak. Tu ainiyah. Depan lagi nak ayat. Dan hukmiyah ni dia kata apa dia? Taharah hukmiyah. Nak kata yakni taharah yang tidak nampak dengan mata.
Yang ni taharah yang tidak nampak dengan mata. Pada hukum, pada makna. Tu. Tidak nampak dengan mata. Tu orang panggil taharah apa? Hukmiyah. Nanti dia nak royak satu persatu. Ingatlah, dia tahu dah kena ingat. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Maka taharah yang ainiyah tu, mubtada tu. Maka bermula taharah yang ainiyah tu. Yang nak nampak. Nampak tak giming? Taharah ainiyah. Taharah hok pesing boleh tengok dengan mata ni. Tu. Mata cerak-cerak. Tengok mata. Boleh kita telih. Boleh kita terkelih cara taharah tu. Taharah yang ainiyah tu khabar. Iaitu taharah yang ainiyah tu ialah yang ni taharah yang menyuci yang ni kita kata taharah ataupun kita bahasa Melayu kita menyuci. Iaitu menyuci, cara menyuci yang tiada melalu. Maksud tiada melalu, tiada melampaui. Tak melampaui ia, tak telajak. Mai dai keloi, mai dai lei, mai dai keloi. Tu. Tu dia tiada melalu. Tiada melalu, tiada melampau ia akan tempat masuk taharah tu. Tempat masuk. Apa bolak tempat masuk? Tulis itu tempat masuk. Yakni tempat berlaku perkara yang mewajibkan taharah. Tempat berlaku perkara yang mewajibkan taharah. Tu. Tempat hak gi berlaku benda hak wajib kena taharah. Tempat hak gi berlaku benda hak wajib. Berlaku perkara hak wajib kena menyuci. Maka kita menyuci pun tak lajak tempat tu. Lagu mana faham? Tengok yang misal. Seperti membasuh najis. Seperti membasuh najis. Tu. การทำความสะอาดที่ไม่ได้เกินเลยไม่ได้ล้นไม่ได้เกินเลยapaไม่ได้เกินเลยครับapaไม่ได้เกินเลยสถานที่ที่ก่อให้เกิดการวาญิบตอฮาเราะห์ cuba kita kata ni najis ni tempat najis najis qadaning apa kita kata latar kita masalah lepas tu najis sini najis kena sini ya kita maka wajib kena taharah. Ni sini, taharah sini. Ni orang panggil tempat masuk. Tempat yang berlaku wajib taharah sini. Maka bila kita basuh kepada mana? Basuh kepada tempat tu lah. Bukan basuh bila tanu. Basuh kepada habis. Kalau perlu air habis kepada tu dah, tak apalah. Perlu air situ, bukan tu basuh habis. Faham tak? Pelatan sini. Kita basuh tempat tu. Bila air, lalu air lagi. Habis dah lah. Faham tu dah? Air lalu kita. Maka membasuh tu tidak melampau. Orang panggil tidak melampau. Berlaku mana? Basuh situ. Berlaku kepada mana? Basuh kepada tu. Tu. Faham tak? Gerti tak tu? Tu orang panggil taharah ainiyah. Taharah pesing tak telajak tepat. Tak lajak tepat. Itu musannaf misal dengan membasuh najis. Membasuh najis. Wak dobik tak apa dibasuh najis tu. Wak gini. Maka wajib membasuh pada tempat yang kena najis itu jua. Maka wajib membasuh pada tempat yang kena najis itu jua. Tidak melampaui kepada tempat yang lain. Tidak melampaui kepada tempat yang lain. Tak telajak tempat lain. Ya ada satu lagi taharah hukmiyah. Hak tu telajak tempat lain. Siapa ke tempat lain jadi kena habis. Berlaku situ ya tapi tempat lain pun jadi kena habis. Ya ada juga satu lagi. Dan hukmiyah dan yang hukmiyah itu ya kata. Dan bermula taharah yang hukmiyah itu. Hak sat ni ke? Hukmiyah hak tak nampak dengan mata ni.
Dia kata, dan bermula taharah yang hukmiyah itu, khabar dia, iaitu, khabar tu, barang yang, yakni taharah yang, ataupun menyuci yang, cara menyuci yang melalui, melajak, melampaui. Maksud melalui ni melampaui. Dah. Bagai yang melampaui dan melajak akan tempat masuk taharah. Masuk barang tu taharah dah lah. Melalui akan tempat masuknya, yakni tempat berlaku wajib taharah. Itu maknanya tu. Akan tempat masuknya, yakni tempat yang berlaku wajib taharah. Tempat berlaku wajib taharah. Ya berlaku situ, tapi masa kita menyuci tu kena menyuci melajak. Tongเลยทำความสะอาดต้องเลยสถานที่ที่เกิดการวาญิบอยู่tu. Jadi kena lajak. Misalnya seperti wudu, dia kata. Seperti wudu, mengambil air semayang. Air semayang berlaku hadah di mana? Berlaku hadah di mana? Tepuk orang tino. Tepuk sining je. Tepuk sining je. Sepatut kena basuh sining je lah. Dah tepuk sining. Dak. Berlaku hadah tu sining. Tapi pia ambil pia nak angkat hadah. Pia yang menyuci. Lajak pergi sampai kau ni. Kaki-kaki pun kena basuh. Kaki-kaki, kepala, muka. Bukan tepuk di muka. Tapi basuh di muka juga. เกิดหัดดัตตรงนี้ตำแหน่งที่ก่อให้เกิดวาญิบเกิดหัดดัตนี้ตรงนี้แต่เวลาล้างเวลาทำความสะอาดมันเกินมันต้องเลยขอบเขตนั้นไปทำต้องอาบน้ำละหมาดต้องเอาทุกอวัยวะของการwudu tu nampak tu dah lajak tempat tu cara dia nak dobek dak sini nak tengok dobek lagu mana nak dobek juga nampak gana situ nak wi mudah. Tulis situ tak apa. Wuduk dah, wuduk. Tulis di wuduk. Buat taprek dia sikit. Seperti wuduk yang ni. Maka perkara yang mewajibkan wuduk itu. Perkara yang mewajibkan wuduk itu. Berlaku. Pada satu tempat. Saja, tetapi wajib bertaharah melampaui tempat-tempat itu. Wajib bertaharah melampaui tempat-tempat itu, iaitu bertaharah pada sekalian anggota wuduk. Bertaharah pada sekalian anggota wudu. Habis itu. Tu. Nampak tu dah. Tu panggil hukmiyah. Hukmiyah ni pasal lajak. Kalau jimak gak berlaku wajib tu di mana tu. Kalau jimak isteri. Kalau jimak isteri. Kalau jimak isteri, tempat yang mewajibkan jadi wajib kena taharah tu di mana? Di mana? Ming suka orang tanya. Kalau jimak isteri kita, nak tanya kata tempat yang jadi wajib taharah tu di mana? Semua tempat hak jadi sabak jadi wajib kita kena mani tu di mana? Tu baik. Di mana tu baik? Zakat. Di zakat. Sepatutnya pasal situ jadilah. Muka situ tempat kih pucanya. Tapi dah. Dia lajak habis sutai tubuh. Dia lajak kena basuh habis sutai tubuh. Nampak tu dah. Tu sebab tu yang Musannif kata lagi dan mandi janabah atau kepada wuduk dan seperti mandi janabah mandi wajib tu lah mandi wajib
Mani wajib. Mani junub. Tu. Kok mana? Mako. Ni taprek pada mani janabah tu. Taprek pada wuduk tu kita tulis dah. Taprek pada janabah saja. Taprek pada mani janabah. Maka, dia kata, gana maka bahawasanya dalam Irsyad ni. Maka bahawasanya yang perkara yang mewajibkan dia akan mandi janabah tu. Benda yang mewajibkan mandi janabah tu apa? Sahabat wak pergi kena mandi tu apa? Masuk hasyafah. Ialah masuk kepala zakah. Hasyafah ni pala barang. Bukan pala kepuk. Pala zakat. Tu masuk hasyafah. Bila masuk hasyafah wajib kena mandi dah. Walaupun tak habis sutik zakat pun, pala yang masuk wajib kena mandi dah. Kalau orang tina hok bukan isteri kita, kira kata zina dah. Bang ada takut je. Takut dia. Tu pala dia, pala dia. Kalau tak ada pala, kira kau ada pala tu. Dulu pala membesar mana, ukur kau dah tu. Masuk pergi. Dia masuk wajib kena mandi. Keluar tak keluar suku, dia masuk dah kena mandi. Kalau isteri kita. Kalau bukan isteri kita, mandi tu kena asal dah. Kena wajib had rejal pula dah. Ataupun kena pukul pula dah. Hak zina. Zina tu suku dah. Wajib kena mandi suku. Nampak tu dah. Kira molek. Yang duk halau ikut sale bang. Nah. Sudah halau ikut sale lah. Tu. Negara nak halau gapo pula? Nak halau gapo? Nak halau masuk apa? Dia sebut hasyafah tu nampak gelepah lalu. Paling kanan, paling kiri. Takut koli pun. Bime. Dia ganti hari. Yateng tu. Supa juga. Masuk gapo? Jatah ni masuk mana? Masuk pala hasyafah pada mana? Pada belakang. Supa, kubun dan dubur. Ada mazhab Syafi'i hukum zina dah tu. Hukum zina dah. Tu. Gida Allah dia. Tanya masak dulu. Mana takut pergi maak satu. Bingat agak kita pun. Dah. Dah, ingat tak? Kita pun Bime. Nanti yang bagi orang agak ada dah. Yelah belakang tu. Yelah belakang. Cuma tak ada wajib had je. Kalau binatang je tak masuk dalam hukum zina, kena ta'zir. Kena memalu, kena ketua ataupun qadi tu ya buat keputusan sendirilah dia nak buat ke mana. Perakak dalam Facebook kan. Dia tahu belakang kata dia ni main dengan lembu. Misalnya dia malu. Dia tak wajib had tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Sepanjang lagi dah hak ni dah. Seperti masuk hasyafah atau keluar mani. Ialah atau kepada masuk hasyafah. Yang ni dia kata keluar mani. Itu mewajibkan. Tapi bila keluar mani, keluar di situ je. Kena mani sutir tubuh badan. Lajak pergi habis tempat lain. Tu hukmiyah. Tak supaya ainiyah saat ni. Nampak tengok di mana situ. Tempat dia. Kita basuh. Sebab tahik. Itu kita duk basuh. Kita berak ni kan. Kita basuh di mana? Kita basuh punggung. Ya bukan basuh habis sampai kepala. Dah. Basuh di punggung tu dah sudah. Cuci dah situ. Tempat dah. Habis. Bukan basuh jiru sampai ke perut. Berjiru sampai ke dada. Jiru sampai ke hidung. Dah. Basuh sekuadar tu. Untuk orang panggil ainiyah. Dah. Boleh. Habis kat tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala. Dia kata lagi. Dan. Apa? Maka. Mana tadi? Dan terbagi pula.
Jadi terbagi ia taharah tu pula. Ya kena kata gitu. Dan maka terbagi pula, yang terbagi ia taharah tu pula, terbagi pula atas dua bagai. Tu becek ya tilik kot ni, tu bet dua bagai pula. Tu. Mana dua bagai? Qalbi dan badani. Tu orang panggil menyuci hak basah hati. Dan badani menyuci yang basah tubuh badan. ทำความสะอาดภายในและทำความสะอาดภายนอก Kecek muda tu menyuci hak dalam, menyuci hak luar. Tu. Nah, dua. Ada qalbi, ada badani. Hak qalbi tu pasal mana? Hak ni tok tak salah dapat kiranya. Maka qalbi, maka taharah yang bangsa hati. Tu ya pi ada dah. Yakni taharah hati, menyucikan hati tu. Kan ทำความสะอาดภายในนั้น dia kata. Tu dia tafsir makna qalbi dah tu dah. Maka qalbi, apa qalbi? Yakni taharah hati tu, menyucikan hati saat ni tu. Dia kata kan? Seperti hasad. Kecek mudah-mudah ni. Seperti hasad. Kalau tilik ibarat tak sah. Hasad ni bukan menyuci, hasad tu menyakit. Buat mencemar. Hasad tu mencemar, bukan menyuci. Seperti menyuci hati daripada hasad. Jangan kena kata gitu. Seperti hasad, yakni seperti menyuci hati daripada hasad. Daripada dengki, hasad dengki. Orang kecek je tinih lah faham. Hasad dengki. Hasad tu dengki dah. Seperti sucikan hati daripada hasad dengki. Tu cuma tu dengki tu. Lalu tu cucikan daripada dengki tu. Yang ni dengki. Deki-deki ni cita-cita nak menghilangkan nikmat di orang lain. Tu orang panggil deki. Nikmat tu hawi ke dia, wasa tak sewi. Tak sewi hidup pada dia. Tu deki dah. Lepas tu ada prakpet dia pula, ada radab dia pula, ada kelah. Hak kelah kena sikit ke apa? Ya hati nak hilang nikmat orang lain. Dia tak se. Tak apa, aku tak nak li kereta tu. Aku ada dah. Tapi masa tak sewi dia. Tak sewi ada dia tu. Tu deki. So hak berat laginya, tak sewi ada benda tu pada orang lain dan nak ambil benda tu dia seorang. Tu berat juga. Berat lagi. Kereta tu aku malah nak video. Aku nak akan seorang oleh kampung ni. Aku nak ambil kereta tu. Wak kena akhirnya dia mau tak boleh pakai kereta tu. Boleh kita. Deki. Dah tu dah. Tu cita-cita nak menghilangkan nikmat di orang lain tu apa dengki. Adapun cita-cita tak cita-cita nak menghilangkan nikmat orang lain. Cuma nak benda tu juga supaya tu dia. Orang panggil ribetah. Hak tu tak apa. Dia baru dia mau beli kereta. Hai buat kerja, beli tek ku. Hak tu tak apa, bukan deki hak tu. Orang panggil ribetah. Cari duit, beli tek. Tak boleh tengok orang ada kereta. Kita nak ada masa nak ada kereta tik. Hak tu bukan deki. Tu tak boleh tengok orang ngaji, masa nak ngaji tik. Hak tu deki. Hak tu bukan deki, panggil ribetah. Adapun ni tak boleh tengok orang ngaji, masa nak heret pergi jalan lalu. Hak tu deki dah. Nampak tu dah. Nak heret lalu. Kita malas dah nak buat orang malas supaya kita. Tu dengki ya panggil. Wal iyazabillahi min zalik. Habis kena suci hati. Hak tu tok tasawuf lah. Duk ngaji minhak tu, duk menyuci hak tu. Duk menyuci hak tu dah. Dan ujub, dia kata atau pada hasad, jadi menyucikan hati daripada ujub, rasa heran hati dengan amalan. Heran hati dengan amalan. Ajab mana ya heran. Aku ni molek juga dah. Ya mari. Aku ni rajin juga dah. Aku ni panah juga. Tu yang. Dia tak mulanya tak suka kata dia boleh baca kitab tu. Tapi kali tu buka kitab tu, bismillahirrahmanirrahim baca lagi boleh. 2 3 4 baris boleh hurai satu persatu. Aku ni jadi juga dah.
sedap juga aku ni. Tu heran tu ujub. Dia rasa dia dah lupa nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara nak mengubah dia kena zikrul minnah. Ingat kata tu nikmat dari Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu nikmat dari Tuhan. Nak mengubah tu. Ya kena usaha. Dan riak ni memperlihatkan orang pada amalan. Wak orang tengok. Wak orang tengok. Kalau live pun nak orang tengok. Live nak orang tengok dah kalau kira. Kalau live ni orang tengok, tapi nak tengok dengan makna orang boleh mengaji, tak apa. Ni nak orang pakat puji kata, oh dia ni masyhurnya gitu. Jadi pula dah. Sebab tu ni bahaya. Kita nak post gambar gapo kita sesuatu ni betul hati kita dulu. Hati kita post untuk gapo? Post untuk diperlihatkan orang kehebatan kita tu ria. Baik tak sah lah. Tak boleh pahala, bertambah dosa free. Mana? Kita niat kita lah maknanya. Duk di kita ni kosak. Kita kosak. Malaikat lama habis perasaan tu, hak ni bukan dah. Aku tak sewa. Ya tukar pula. Tukar mari tak ada apa lah. Tak ya. Dia juru siap dah. Kakak subah ke apa mula. 7 lapis. Dengan juru siap dah. Cek mum mula belakang tu. Kitab saja belakang tu. Nak kok mana lagi? Selain daripada nak biar nampak kata kawan ni aling hebat. Habib mana tu? Pakat komen. Habib mana ni? Oh. Lepas tu hok jawab, ha. Koda-koda aje. Koda-koda aje. Hala-hala. Gitu. Tu rio. Jaga hati. Jaga hati kita. Takut hak ni besarnya, hak ni lah panggil syirik khafi yang Nabi takut. Kadang-kadang kita tak khabar diri. Dan takabur ialah agak sombong. Takabur ni sombong. Kibr mula bosan kata kibr ni hak hati. Takabur ni iaitu baik luar dah. Kibr ni hak hati. Maknanya hati rasa lebih pada orang lain. Hati tu rasa. Tu panggil ada kibr. Lepas tu bila hati rasa lagu tu, tunjuk zahir ke perbuatan. Hak luar ni panggil takabur. Takabur. Awal lebih. Pada dia mau. Setengah mu. Awak tunjuk muka orang. Mana dia mau. Tu takabur. Tu kibr. Hati duduklah hati. Tu habis. Kadang-kadang orang tak tahu. Lah hati dia je, tapi bila zahir tu baik keluar, nampak nyata kata dia takabur. Ada duduk dalam hati ya, dia rasa lebih pada orang lain. Duduk ngaji ponok 3 tahun, 4 tahun mari, lepas tu nampak budak-budak baru mari, rasa lebih lek kita. Tu ialah juga dah. Musab kecaknya, budak baru. Tu ialah juga. So dah itu, budak baru. Tak gitu. Tu kena jaga juga tu. Tu Tuhan kata takabur tu pakaianku. Allah Taala kata jangan dak ambil pakaianku hidup pakai. Takabur tu sifat Tuhan. Jangan dak ambil sifat Tuhan mari hidup pakai. Tu. Habis itu maka kena menyuci hak tu daripada hati kita. Hak tu orang panggil taharah qalbiyah ataupun hak bersih qalbi. Tak ada apalah hak tu. Musana kita pun tasawuf juga dia ni waliullah juga. Ya ambil mari. Cuma ya dulukan qalbi kerana nak bicara sungguhnya hak badani nu dalam kitab fiqh. Sebab tu ya ambil qalbi dulu habis-habis. Lepas tu dia cara hak badani. Kalau tu fiqh, kalau tu tasawuf, ya akan kecek badani dulu. Lepas tu dia kecek qalbi di belakang. Menggunakan dia bahas qalbi nu hak besar. Tak apa tu dah. Faham tak? Lalu tu dia kata gini. Maka dia kata Imam Ghazali, berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali kata mengetahui akan hadnya
Mubtada tu. Mengetahui, bermula mengetahui, yakni mengetahui oleh seorang mukallaf. Mengetahui oleh seorang mukallaf akan hadnya. Had ni gapo? Segala takrifnya. Hadnya, had tu dengan mana takrif? Takrif bin haddi hudud, had tu takrif lah. Kena takrif dia. Nyorojok ke mana? Nyorojok ke mana? Kena akan takrifnya, yakni takrif segala sifat-sifat hati yang tercelah. Segala sifat-sifat hati yang tercelah. Kena takrif dia. Apa arti takabur? Cuba takrif. Apa arti hasad? Hak kita ayat tadi. Takrif dia tu dah. Tamanni zawal ni'matil. Apa tu? Apa takrif deki? Apa takrif takabur? Apa takrif ujub? Apa takrif riak? Kena takrif dia tu, tak ada khabar lagi ni. Baru mubtada je baru. Bermula mengetahui oleh seorang akan had dia. Satu. Dan asbabnya. Asbab bagi sifat-sifat hati tadi tu. Asbab. Segala sebab-sebab. Kan rucak. Had ni mereka rucak คำนิยามของมันรู้จักคำนิยามของสิฟัตฮัตตีที่เสียหายทั้งหมดนั้นแล้วก็รู้จักapa asbab ni segala sebab-sebabnya yakni sebab-sebab yang boleh timbul tu asbab yakni sebab-sebab yang boleh timbul sifat-sifat hati itu asbabnya yakni sebab-sebab yang boleh timbul sifat-sifat hati itu kena sebab apa wasa jadi sebab apa wasa takabur ya ada tu kadang-kadang sebab gila ke pangkat kadang-kadang sebab gila ke harta ya ada sebab dia menyebabkan kita ni timbul perasaan tu tu maka Imam Ghazali kata kena takrif dia kena sebab dia kau dulu dan ubatnya atau pada hadnya mengetahui akan ubat dia. Kena ubatnya. Ubat bagi sifat-sifat hati tadi. Kan rucak ya. Ya. Osot ya. Dan mengubat atau pada ubat. Atau tafsir. Obatnya dan mengubatkan dia. Cara mengubat akan dia. Akan sifat-sifat hati itu. Lalu kan cara ubat. Kan raksa, sahih, leka withi kan raksa akan dia akan sifat-sifat hati tu fardu ain tu khabar. Ibn Ghazali kata kita tahu akan takrif benda tu, kita tahu sabab-sabab hak boleh timbul sifat tu, kita tahu cara-cara mengubah benda tu, itu fardu ain. Sebab tu wajib kena ngaji tasawuf juga. Wajib kena ngaji sekurang-kurangnya panawar bagi hati tu. Tak apa dah setengah tu kata lucu dah farduin dengan penawar bagi hati. Bagi Tok Dala nak lucu farduin kena ngaji Bihayul Abidin. Baru lucu farduin. Di sisi dia. Dia kata kalau ngaji Bihayul Abidin baru lucu farduin dah. Farduin tasawuf. Tu. Tu. Dah. Kita dah henguk-henguk ya dah. Ngaji pun dah. Ngaji kerana wajib kena naik gitu je. Bukan ngaji untuk nak mengubah. Ngaji kerana wajib kena naik sebab tu kada bucu tu, bucu ni kita henguk. Kadang-kadang niat nak pergi tidur taminat tu. Kita tidur tu. Kadang-kadang. Letih-letih. Apa nak tidur tak balas lagi. Niat nak tidur dah. Gitu tak? Setengah orang nak ngaji mihak lah tadi tafsir tu mula nak kira ada gitu tak ada kira Tuhan ni fardu'in weh selama aku tak reti tak boleh dak mengubah lagi ni kena ngaji weh sebab tu pala ekor tak reti lagi kadang-kadang tanya akobah yang 7 ada apa cuba sebut mari satu persatu tak boleh royak lagi. Ingat akabatul ilmi, akabatul taubah. Dua tu. Lepas tu lepas tu awarik, hamdi wa syukri. Apa siap lah. Aku tak boleh sebut lah. Tak tahu. Sebut tak boleh. Sebut boleh tak?
Ngaji berapa kali khotel dah. Kalau orang duduk dalam 8 tahun, 2 kali khotel, dia akan boleh khotel minhaj. Kalau 8 tahun ke atas, 2 kali khotel minhaj. Demo? Tak apa. Tak apa. Baik. Hadas dah asbabnya dan ubatnya itu fardu'in. Fardu'in mana? Berlajat. Jadi wajib berlajat akan dia, akan fardu'in. Jangan kata itu dah. Itu fardu'in. Fardu'in yang berlajat, yani yang wajib belajar akan dia akan fardu'in tu wajib kena tahu, kena mengaji. Imam Ghazali kata, tu berhubung kait dengan taharah qalbiyah. Berhubung kait dengan taharah qalbi. Habis itu. Dan badani, nampak nak sinilah. Dan badani mubtada. Dan bermula taharah badani. Apa badani? Yakni tubuh, dia kata. Yakni taharah tubuh badan. Taharah di luar, taharah tubuh badan. Dia kata, gapo dia badani? Oh, dia becek pula. Cara menyuci lek luar ni. Ada kalanya, tak rajak disucikan dengan air. Ada kalanya disucikan dengan air. Kadang-kadang menyuci badan tu dengan air. Tu dah. Kalau kita ada kalanya badan, tak apa tubuh. Disuci, jadi sucikan dia. Disuci dengan air. Tapi kecek lagu tu tak melengkapi kerana tak mesti tubuh saja. Kadang-kadang menghilangkan najis pun masuk dalam badan ni dah. Hok duk luar tu. Nak basuh hok luar. Basuh latar tu masuk dalam badan ni juga dah. Walaupun tak berhubung kait dengan badan. Kecek hok luar lah mudah kata. Dah. Basuh lek luar. Badan ni tapi musannaf kita terjemah lafaz badan tu ya. Yakni tubuh. Ada kalanya disucikan dengan air. Maksud ayat ni ayat mutlak lah. Ayat mutlak. Kadang-kadang basuh tu dengan air. Menyuci dengan air mutlak. Tu. Atau atap kepada ayat. Atap kepada ayat. Atau disuci tu ada kalanya disuci dengan tanah. Kadang-kadang menyuci dengan tanah. Tanah yang suci lah maknanya. Tanah yang suci. Kadang-kadang suci dengan tanah. Tu. Atau atop kepada ayat tu lagi. Atau dengan kedua. Atau pada dengan ayat tu lah dah. Atau dengan keduanya. Atau disucikan dengan keduanya. Kedua ayat dan tanah. Kadang-kadang pakai dua-dua tu selalu. Air pun guna, tanah pun guna. Kadang-kadang guna air saja. Kadang-kadang guna tanah saja. Kadang-kadang guna air dan tanah sekali. Ada juga ke guna dua-dua tu? Ada. Misalnya, seperti. Hak ni misal bagi taharah dengan keduanya ni. Misal bagi keduanya tu. Ngerti tu dah? Dengan keduanya tu, apa misal? Hak misal dengan air tu, hak tu maklum dah. Basuh berak. Tak itu. Taharah dengan tanah tu, maklum dah. Tayamum. Kita kata. Tak gitu ke? Kadang-kadang dengan keduanya. Cuba misal. Seperti kena najis anjing, dia kata. Seperti kena najis anjing. Kena najis anjing. Yang ni atau babi lah. Maknanya tu dua tu dah. Ya dua tu dah hak mughallazah ya. เช่นการถูกนายิสมาtu หรือว่าหมูtu dia tu. Kadang-kadang kita nak kata kat orang, oh sedih. Ada tak? Ya, hok pasal nak kata kat orang tu, bila tu dia kecek, bila dia kecek kasar, kecek pasal duk maki, kecek berat-berat, kita ambil tangan kita di mulut. Tangan. Siap dah aku kena samak dah. Siap gapo? Isyarat kata mulut nying. Mu tu mulut nying. Tu. Kan dia sedih pula. Kata mulut. Siap aku kawan kena samak dah. Kalau hok tu baikan lagi, pakai gini dia samak-samak pakai basuh sutai badai selalu. Sepak dia. Pong darah saja. Basuh sutai badai selalu lah. Dia kata. Ada juga kali.
Tapi jangan duk guna kaedah tu. Tahu dah kata nama backhand pun. Habis itu. Maka kata dia, dia kata, seperti kena anjing. Awak gini sikit taprek, rolik ke taprek. Itu kena panah-panah dah. Tak sebut pun tak apa. Cuma kita nak buat juga ya. Seperti kena najis anjing. Tulis pada najis anjing tadi. Maka mesti dibasuh dengan 7 kali air. Dan satu daripadanya air yang bercampur dengan tanah. Air yang bercampur dengan tanah. Tu dia. Campur dengan tanah. Hak ni guna sekali. Tanah pun guna, air pun guna. Tak ada tanah, tak sudah. Lepas tu nak basuh bila ikut kita. Basuh mula, basuh di akhir. Pun tak apa. Dalam 7 kali tu ada air tanah juga sekali. Oleh kerana dia pergi celuk di sungai. Lalu sungai hak pesing hujan, pian hujan ni kan. Dia campur dengan seluk-seluk ke apa. Pakai cok 7 kali. Dia pakai sudah dengan sungai tu. Dari mula sungai tu air tanah dah. Dia mau celuk gitu sini. Tu. Lepas tu gong yang panggil cak 7 kali tu dah. Kalau tu berbadai kat bakahnya. Ngok gerak. So 2 3 4 5 6 7 dah. Senang pula. Ni kena turun dalam kolah lu hanya. Dah. Dalam kolah ke apa kena capuk air dalam kolah air sasa. Bagai turun dalam sungai. Kalau nak nyam hamok juga kat badai. Tu. Habis itu. Tapi sungai apa sing campur air tanah tu lah. Sungai Kedalubeh, apa? Kalau sungai Dalon ni ni dah. Malaikat masa hujan-hujan. Lebat tak ada. Dah. Apa tak? Tak tu. Tak ada. Boleh lah. Yang muka mutlak dah. Air sungai pun mutlak dah. 7 kali. Tapi mada dah. Kerana ada satu daripada 7 tu. Padahal 7 tu air mutlak iaitu air sungai tu dah. Betul tak? Cuk. Cuk. Apa? Mana? Kena niat gerak 7 kali lah. Kalau nak buat 7 kak. Kalau duduk dia gitu, malaikat sila 7. Kalau tak bergerak tak apa, tapi sila 7. Sila 7 kali. Tapi kalau kita gerak, so 2, 3. Kalau 3. Hati kita niat mari. Orang panggil gambar mari so 2, 3, 4, 5, 6. Dia muka air duk pergi semua. Cum. Gitu. Ya tak kena dah pakai niat sekaligus, tak kena silam basuh muka dah. Pakai niat wudu. Aku main asam wudu. Pakai jadi automatik apa panggil? Mewalak dengan cara cepat. Gitu orang panggil. Mewalak tu dengan cara cepat dengan automatik. Sudah. Tertib tu hasil dengan cepat. Dan bila kita niat tu sudah. Dalam sungai hasil dengan cepat dah. Tak kena duk kata dalam tu dak pakai niat. Tapi comelnya wak soso di luar atas ni lah. Hak tu sekadar bahas, sekadar mado. Soh ya, bukan afdon. Duk bahas kada soh, afdonnya kena waktu tertib, duk atas wi molek, wi kelakuan hak Nabi buat. Dah, waktu afdon. Habis situ. Tengok lagi, sikit lagi. Dia kata,
Dan ada kalanya disuci dengan air atau tanah atau dengan keduanya, air dan tanah tu. Seperti kena najis anjing masalah. Atau yang lain daripada keduanya. Atau ni atop mana? Atop kepada air tadi. Atop kepada air. Yakni ada kalanya disuci dengan air. So, ada kalanya disuci dengan tanah. Faham tak? Atau ada kalanya dengan keduanya. 3 dah. Atau ada kalanya disuci tu yang lain, yakni dengan yang lain daripada keduanya. Daripada keduanya lain daripada air dan tanah. Air pun tak, tanah pun tak. Hak mula-mula dengan air saja. Yang kedua dengan tanah saja. Yang ketiga air campur tanah. Yang keempat air pun tak, tanah pun tak. Lain daripada keduanya. 6 ก็ไม่ดินก็ไม่ใช้น้ำก็ไม่ใช้ Misalnya seperti penyamuk. Penyamuk bukan nyamuk dak weh. Penyamuk, samuk, penyamuk. Jadi alat yang diguna buat samuk. Alat yang diguna buat samuk kulit binatang dah. Orang panggil dabir, dabir. Dabir ni alat buat samuk. สิ่งที่เอาไว้ใช้ในการฟอกหนังฟอกหนังสัตว์ที่ตาย tu orang panggil alat penyamuk. Kadang dia guna macam-macam lah. Daun tu downing dah. Ialah dak pada trik burung. Tu. Trik burung ambil mari menyuci. Trik burung tu maksudnya alat yang buat samuk. Masuk juga dapat menyuci dengan trik burung. Tapi kena basuh lah lepas pada tu. Basuh muka trik ni. Dia boleh menyuci. Tapi dia pun najis. Diri dia sendiri tu. Kita kena basuh dia tu baik pula. Cubit sekali dengan isi-isi ke apa. Maka sucilah kulit tu. Alat. Depan lagi ada kaedah dia. Ada takrif dia. Ada cara-cara dia. Menyamuk ni. Dia tidak samuk dah. Seperti penyamuk. Ya kata dia. Ada kalanya dengan sendirinya. Oh tu dia. Hak tak atop kepada ada kalanya tu. Jadi tu baik dua. Hak tak ni guna alat. Hak yang kedua tak ada guna alat pun tak. Ada kalanya dia kata dengan sendiri. Yakni disucikan dengan sendirinya sendiri perkara tu. Ngerti tak? Cuci sendiri. Tak kena guna apa. Pakai suci sendiri. Hasil suci tu dengan sendiri. เกิดขึ้นโดยเองเกิดขึ้นเองความสะอาดมันเกิดขึ้นเอง Ya tak kena guna alat apa, tak kena guna air, tak kena guna tanah, tak kena guna campur tak guna apa, ya suci sendiri, mensaat eng. Ada juga lagu tu cara menyuci tapi suci sendiri. เกิดขึ้นเองdengan sendirinya sendiri perkara. Misalnya seperti darah, ya kata, darah kijang masalan. Tu darah kijang. Dah. Jadi miskun. Bertukar. Bertukar jadi miskun. Miskun ni kasturi. Kijang ni darah dia bila beku jadi kasturi pula. Kasturi tu suci dah. Ambil minyak wangi, minyak bau. Biasa tengok tak di markah jual tu. Hak bekok ke, ada bulu luar. Tu hak tu dalai tu ada kasturi. Asalnya darah dalai tu. Tapi bila dia kemah, dia beku, jadi perut ni. Dia beku mari, hak tu bila buat bau sedap pula. Maka miskun tu kasturi tu suci. Asalnya darah. Darah tu cemar. Najis. Tapi lama-lama dia bekas, jadi suci dengan sendiri dia orang panggil. Dia tidak menyuci ya. Dia menyuci sendiri. Tu. Ni i'tibar kira zahir lah maknanya. Itu ke Allah yang menyuci pada hakikat kalau kira sungguh. Tapi menyuci dengan tidak melalui wasitah. Sebab tu orang panggil cuci sendiri. Nampak suci sendiri. Kadang Tuhan menyuci dengan tidak melalui wasitah. Tu. Boleh. Habis itu lagi katalah.
Jadi miskun atau arak, atau arak, yani atau perkara yang memabuk, istilah dengan memabuk ni yang umum. Atau arak, yani atau perkara yang memabuk. Benda mabuk seperti tuak masai masalah dia. Ataupun air tebu masai. Yang belakang tu. Tuak masai, air tebu masai. Lama-lama bila kita boleh bekal, jadi cukur. Tertukar jadi cukur. Cukur tu suci klik pula. Jadi cukur. Dah. Lau เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชูcukur tu sebab tu cukur nipah kadang-kadang. Cukur apa lagi? Cukur ta ada. Cukur apa lagi? Cukur apa lagi? Cukur tebu ada. Jaga-jaga nak buat. Cukup lama. Ada ke dah? Panas dah. Pertama ada kat rumah. Di tanah kat. Kat Mesir. Tak biasa tengok rumah. Besok pergi dah Mesir. Biasa makan dah. Semakin cukur lah dah. Ngajak khal banyak bahasa. Khal tamri ada dah. Khal unab. Ya ada cukur dia. Maka asalnya najis tapi bila lama-lama dia tukar jadi cukur. Tu. Sebab tu orang tua kata kita ni duk dia di sepatu wak. Dia kata orang kita ni gana-gana pun kalau dia tuak masai dah sekalipun duk dia tuak masai. Dia masai tekah tu je. Akhirnya dia tukar jadi cukur suci klik semula. Teka dia gila tu dia nepoh kat semua. Teka gila. Buih. Tapi akhirnya duk lagi jadi cukur baik klik semula. Jadi manfaat kepada orang. Tu. Dah, tak apa dah. Minta dia dicukur tu tak apa. Tu tapi syarat aja banyak pula lah. Cara nak jadi kembali jadi suci tu syarat banyak. Yang ada depan lagi. Syarat nak buat cukur pun. Ya ada kalau jatuh benda macam-macam lah. Ya ada pula tu. Tu habis. Haskat tu dulu nampaknya. Masuk. Kau apa dah? Apa je dah ni kita? Sejam setengah boleh lagi? Yang ini banyak. Kita mula 9 boleh dah tak? Tak ada dah. Nampak juga dia kata. Sekat tu dulu kemudian kata dan yang menyucikan itu 4 perkara. Dia kata benda awak menyuci tu ada 4 perkara. Kita nak menyuci ni guna 4 perkara ni, air ke, tanah ke, ya ada benda. Pak menyuci mutahhir tu ada 4 perkara. Nah. Kata Allah alam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa la yash'a'u nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana